Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai semua. Okey. Kalau tengah tengok live ni maknanya semua ada dekat rumah, betul tak? Okey, sebab sekarang adalah waktu untuk kita quarantine, duduk sama-sama dekat rumah untuk kita prevent diri kita daripada dijangkiti virus yang menular sekarang kan, COVID-19. Okey, tak apalah. Okey, memandangkan semua pelajar yang tengok ni pun cuti sekolah, jadi tapi kita tak semestinya tak pergi sekolah, kita tak boleh belajar, betul tak? Okey, untuk program untuk cuti sekolah ni kita akan buat kelas secara online. Okey. Untuk hari ni bukan untuk hari ni, tapi sepanjang cuti sekolah ni kita akan buat kelas fardu ain secara online dengan tajuk-tajuk yang berbeza pada setiap hari. Jadi jangan lupa untuk menonton. Okey. Tak apa. Okey, seterusnya saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Puan Suhaibah binti Syamsul Arifin, guru kafah di Sekolah Rendah Islam Hatimurni, Cawangan Bukit Mahkota. Okey, baiklah. Cukup untuk pengenalan. Seterusnya saya akan terangkan hari ini berkaitan dengan topik toharah. Okey, tapi saya taklah terang semua tentang toharah untuk hari ini. Semua tajuk kita akan belajar. Tak. Okey, kita akan belajar hari ini berkaitan dengan toharah dalam bab wuduk. Okey, dalam bab wuduk pun kita akan pecahkan lagi. Hari ini kita cuma nak fokus, nak faham, nak praktikkan berkaitan dengan rukun wudu. Okey, macam yang kita tahu kan, kalau kita nak berwudu, kita kena ada apa? Kena ada air, betul? Air pula macam-macam jenis air. Air hujan, air sungai, air salji. Okey, air mutlak. Kan akhirnya. Semua yang saya sebut contoh tadi terkumpul dalam kumpulan air mutlak. Air mutlak, air yang kita boleh gunakan untuk kita berwudu. Okey. Ada orang tanya, sebab apa kita nak belajar, sebab apa kita nak kena berwudu? Okey, wuduk ni adalah salah satu rukun yang akan memenuhi syarat untuk kita solat. Okey, umat Islam memang diwajibkan untuk solat. Jadi kalau kita nak solat, kita mesti kena cukup syarat sah solat, barulah solat kita tu akan diterima. Faham tak? Maybe panjang kan? Tak apa, saya akan bagi contoh. Okey, contoh dia, kalau kita nak masuk sesuatu institusi ataupun universiti, kita mesti kena syarat yang universiti tetapkan tu kena ada apa? Kena ada mestilah contoh 5A dalam pencapaian UPSR pula. Okey, mesti dapat 6A ke atas ataupun kredit bahasa Melayu. Ada syarat-syarat dia. Jadi macam tu juga dengan solat. Dalam solat ni, nak tahu solat tu sah ataupun tak, kita kena penuhi rukun syarat sah solat. Jadi antaranya adalah wudu. Kita dikehendaki berwudu. Okey. Dalam bab berwuduk, kita akan tengok hari ini saya akan kupas berkaitan dengan rukun wudu. Okey, kita tengok, saya akan tuliskan dekat depan supaya semua anak-anak boleh salin, ataupun yang mendengar boleh ambil pensel, boleh ambil pen, boleh ambil buku nota untuk kita salin. Macam saya ajar kat dalam kelas lah kan. Saya terang, saya akan tulis. Supaya apa? Dengan kita menulis, kita akan lebih ingat, sebab apa yang kita tulis, benda tu takkan hilang, tapi berbeza. Apa yang kita hafal, benda tu kita akan lupa. Okey, baiklah. Kita tengok rukun yang pertama. Rukun, okey. Okey, rukun wudu. Okey, sebelum panjang lebar saya terang. Siapa tahu? Siapa boleh jawab? Rukun wudu ada berapa? Cepat. 1 minit. Tik. Okey. Tak apa.
Okey, mesti ada yang dah ingat separuh-separuh kan? Okey, saya bagi tahu sebenarnya rukun wuduk kita ada 6 rukun wuduk. Okey, apa rukun yang pertama? Rukun ni paling penting. Sebab dalam apa sekalipun yang kita buat, mesti kita akan mula dengan perkara ni. Okey. Yang pertama adalah niat. Okey, yang pertama dalam rukun wuduk adalah niat. Okey, sebab apa? Innamal a'malu binniyat. Okey, setiap perbuatan kita, setiap apa yang kita lakukan mestilah kita mulai dengan niat. Macam tu juga dalam wuduk. Sebab niat tu yang menentukan ke mana arah kita, apa tujuan kita. Kita nak solat, perlukan niat. Kita nak berbuat sesuatu, kita perlukan niat. Okey, sebab tu niat ni adalah satu benda yang penting, nak tunjukkan apa yang kita nak buat. Apa yang kita nak capai. Itu niat. Okey, jadi dengan setiap permulaan, setiap pekerjaan kita mestilah bermula dengan niat. Contoh, hari ini nak duduk rumah sebab nak tengok live, belajar berkaitan dengan rukun wuduk. Kan? Okey, jadi itu niat kita duduk kat rumah, tak nak duduk saja-saja, kita mesti nak duduk dapat pahala, betul? Okey, jadi kita nak duduk dapat pahala macam mana? Dengan cara kita tengok live, belajar dalam perkara-perkara fardu ain. Sebab perkara fardu ain ni benda yang kita buat, rutin yang hari-hari kita buat. Contoh, kita nak solat hari-hari, kita diwajibkan untuk solat hari-hari. Jadi sebab itulah hari-hari kita kena berwuduk. Sehari kalau solat 5 kali, tak termasuk lagi dengan solat sunat. Jadi kita perlu ambil wuduk, betul? Kecuali kalau tak perlu ambil kalau wuduk kita tu terjaga ataupun tak batal, ya. Okey, jadi kena baca niat. Okey, untuk niat, macam mana niat wuduk? Okey, niat wuduk adalah, niat wuduk ni kita saya ada buat satu. Okey, saya akan ambil. Alright. Okey, ini dalam niat ni, okey, saya ada buat untuk kita sama-sama hafal, untuk kita sama-sama ingat. Okey, tengok. Okey. Okey, laju sangat ke penerangan saya? Okey, masih boleh ikuti, ya? Okey, ini adalah niat wuduk. Saya rasa kalau pelajar-pelajar yang tahun 4, 5, 6, 3 lah, start daripada tahun 3, 4, 5, 6 dah memang hafal dah niat untuk berwuduk. Jadi untuk anak-anak yang baru lagi nak mengenal huruf, yang baru nak tu, kita akan baca sama-sama supaya kita ingat, supaya kita boleh lazimi mulut kita untuk menyebut niat wuduk. Okey, baca sama-sama. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Okey, sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Mudah je. Saya buat macam ni, bukan saya saja buat dan tampat. Okey, tapi saya buat ni sebab nak memudahkan anak-anak ingat. Ingat apa? Ingat niat wuduk. Yang pertama, kalau anak-anak susah sangat, bagi dia hafal nawaitu. Kemudian yang kedua, wudu'a. Yang ketiga, lillahi ta'ala. Jadi dah dapat hafal dalam bahasa Arab. Tak perlulah kita, tak payahlah, susahlah cakap belajar bahasa Arab, sebut bahasa Arab untuk niat. Tak. Sebab kita pisahkan ni untuk memudahkan. Sebab berbeza dengan maksud dia. Maksud lagi panjang berbanding dengan dia punya niat dalam bahasa Arab. Sebab bahasa Melayu dia, sahaja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Okey, kemudian dah settle dah niat. Dah siap dah niat wuduk. Apa yang perlu kita buat? Rukun yang kedua yang kita kena penuhi. Okey, dah siap niat yang kedua, kita kena buat apa? Membasuh. Okey, membasuh muka.
Okey. Dalam bab membasuh muka ni, yang saya dah perhati daripada awal tahun sampailah ke bulan ni, pelajar-pelajar ni dia tahu rukun dalam kita. Oh, yang pertama ustazah tahu dah niat, yang kedua dia kata tahu dah nak basuh muka. Okey. Tapi macam mana dia basuh muka? Okey, macam mana dia nak basuh muka tadi? Dia nak basuh muka, dia pergi ambil air macam ni, dia baling je kat muka dia kan. Dia pergi buat macam tu. Okey, salah. Macam mana cara yang betul untuk kita berwuduk? Ambil air, kita lalukan di ni permulaan anak rambut. Hingga ke tepi ni telinga dan bawalah ke bawah ke hujung dagu, tapi disarankan untuk lebihkan setiap daripada basuhan wuduk kita tadi. Kan? Okey, jadi itu untuk rukun yang kedua, kena membasuh muka. Sebab tu kalau untuk yang saya terang kepada pelajar yang kecil-kecil, okey, basuh seluruh muka. Basuh seluruh muka, jadi dia akan basuh daripada atas. Okey, jadi dia akan basuh daripada atas. Tak adalah saya cakap membasuh muka, dia basuh muka ataupun dia buat macam P. Ramlee kan. Buat kat mata je, basah-basah kan. Lepas tu pergi buat pula rukun yang lain. Salah. Yang betulnya macam saya cakap tadi, lebihkan daripada permukaan yang sepatutnya kan. Okey. Kemudian yang ketiga, okey, rukun yang ketiga kita kena buat apa? Okey, apa rukun yang ketiga? Membasuh ghaslu yadaini. Okey, membasuh kedua belah tangan. Okey. Basuh kedua belah tangan hingga ke mana? Hingga ke siku. Okey. Membasuh kedua belah tangan hingga ke siku. Okey, macam mana pula nak membasuh kedua tangan hingga ke siku ni? Okey, kita kena macam ni. Ambil, basuh ni sebelah tangan hingga lebihkan sedikit daripada ujung siku. Semua orang tengok ada siku masing-masing tak? Siapa tak ada siku? Okey, ada hujung siku kan? Okey, bila kita buat macam ni akan nampak ni hujung siku. Jadi, kita akan basuh sehingga lebihkan sedikit daripada hujung siku. Jadi, kena mula daripada mana? Ada yang tanya, Ustazah, suka hatilah basuh kat belah mana-mana. Saya kidal, saya kena mula kiri. Tak boleh. Setiap perbuatan kita mestilah dimulai dengan anggota kanan. Jadi lebih afdalnya kita guna yang sepatutnya kita mulakan dengan kanan dulu. Kalau kita nak melangkah pun kita akan melangkah dengan kaki kanan. Jadi macam tu juga dalam berwuduk. Jadi kita basuh kedua belah tangan hingga ke siku tangan kanan dan juga begitu juga tangan kiri. Kan? Okey, dah selesai berkaitan dengan membasuh kedua belah tangan. Lepas tu kita nak buat apa ni? Dah basuh dah tangan ni. Lepas tu kita nak buat apa? Kita membasuh. Membasuh apa? Cepat. Okey, kemudian kita akan kita buat apa? Okey, membasuh ataupun tak bolehlah, tak payahlah kita guna perkataan membasuh. Kita guna menyapu. Okey. Menyapu sebahagian kepala. Okey, menyapu sebahagian kepala. Okey, yang dimaksudkan menyapu sebahagian kepala sebab apa tadi? Saya cakap gunakan perkataan saya akan terangkan menggunakan menyapu sebab kalau saya cakap membasuh sebahagian kepala, pelajar selalunya akan ambil air dibasuh sampai ke belakang rambut ni. Satu rambut akan basah. Jadi salah, tak boleh kan? Bukan tak boleh, akan berlaku pembaziran air. Jadi menyapu sebahagian kepala, sekurang-kurangnya kena 3 helai rambut. Lepas tu ada yang tanya, Ustazah, macam mana nak kira 3 helai rambut? Tak, itu cuma perumpamaan. Sekurang-kurangnya mengenai 3 helai rambut. Lepas tu ada yang tanya, macam mana pula kalau kepala botak Ustazah? Okey, kepala botak tu adalah skop yang
Dikecualikan. Sebab tu disebut bukannya sebahagian rambut tapi sebahagian kepala. Mengenai kepala lah kan. Okey, ni kepala kan. Okey. Kemudian, dah selesai rukun yang keempat. Kita nak buat rukun seterusnya. Rukun yang kelima. Apa dia rukun yang kelima? Okey, rukun yang kelima membasuh, ghaslu, membasuh kedua kebelah kaki hingga ke mana? Hingga ke buku lali. Okey. So, rukun kita yang kelima membasuh kedua belah kaki hingga ke buku lali. Okey, samalah yang ni kita nak membasuh. Membasuh kaki ni bukan kita kalau pelajar selalu dicuit-cuit macam tu kan. Ni tak boleh. Tak boleh cuit macam tu. Tapi kita kena basuh kaki ni sehingga ke buku lali. Masing-masing kenal kan buku lali? Buku lali ni yang dekat sini. Dekat kaki kita kan. Okey. Jadi rukun yang kelima kita kena basuh, lebihkan sedikit basuhan tadi hingga ke atas sikit daripada buku lali. Okey. Kenapa 5 je dekat sini? Okey, tak. Sebenarnya yang keenam ini adalah yang paling penting adalah tertib. Okey. Yang keenam tertib. Tertib ni apa? Okey, tertib ni sebab apa tertib ni termasuk dalam rukun? Kerana kalau dah memenuhi 5 rukun yang ni, jadi tertib ni adalah kena memenuhi. Tertib adalah tersusun mengikut rukun yang pertama niat, basuh muka, basuh kedua belah tangan hingga ke siku, menyapu sebahagian kepala, membasuh kedua belah kaki hingga ke buku lali. Jadi untuk tertib rukun yang keenam adalah tertib. Tertib sebab apa? Ada tertib kerana ada pelajar yang tanya, Ustazah, kalau saya nak basuh muka dulu boleh? Saya tak nak niat. Niat saya nak baca last sekali. Tak boleh. Sebab tertib ni adalah mengikut urutan. Daripada mula kita kena berniat tadi. Baca niat wuduk tadi. Kemudian basuh muka. Kemudian membasuh kedua belah tangan hingga ke siku. Kemudian menyapu sebahagian kepala. Kemudian membasuh kedua belah kaki hingga ke buku lali. Okey. Kita dah habis dah ni. 6 rukun. Kita dah habis 6 rukun. Jadi okey, saya ada buat aktiviti tapi kita nak tunjukkan pun terjatuh. Okey. Ini adalah sebenarnya salah satu aktiviti lah yang sebenarnya mak ayah boleh aplikasikan untuk anak-anak guna sepanjang dia cuti sekolah. Okey, sepanjang dia cuti sekolah, mak ayah boleh search ataupun Google je aktiviti yang ada ni. Contoh ada gambar kepala, gambar badan, kemudian akan ada gambar kaki manusia kan. Okey, kemudian akan ada tangan. Okey, semua ni parents boleh gunakan untuk anak-anak buat aktiviti dekat rumah selepas mendengar saya punya penerangan berkaitan rukun wuduk ni. Jadi kemudian selepas mendengar saya punya penerangan berkaitan rukun wuduk, jadi parents boleh buat aktiviti ni kat rumah. Sebab apa? Cuba bagi gambar-gambar yang macam ni, minta dia susunkan. Apa yang pertama? Okey. Ini antara aktiviti yang parents boleh guna. So, minta pelajar ni tadi gunting apa rukun yang pertama, niat. Jadi suruh dia gunting dan tampal niat dengan susunan yang betul. Kemudian membasuh muka. Minta pelajar tadi tampal gambar muka kan. Kemudian basuh kedua belah tangan hingga ke siku. Jadi
Basuhlah. Ni gambar tangan, dia akan letak gambar tangan kan. So mereka akan susun gambar ni mengikut turutan. Jadi dekat situ kita akan tahu, oh anak saya faham, anak saya dah tahu, oh ini turutan yang sepatutnya dia buat untuk melengkapkan rukun wudu. Sebab kalau rukun ni lengkap, maka bolehlah dia melakukan solat. Sebab kalau tak lengkap, contoh dia berwuduk tapi tak ada niat. Dia berwuduk tapi tak ada niat. Jadi macam mana dia nak pergi solat sedangkan wuduk tadi pun tak sah lagi. Okey. Untuk kemudian seterusnya. Okey. Saya dah cerita berkaitan dengan rukun wuduk apa semua. Jadi saya mengambil kira dengan penerangan ni, saya harap pelajar dapat praktikkan ataupun buat. Okey, kejap lagi kejap lagi kalau kita dah tengok video ni, kita boleh pantau anak kita untuk pastikan cukup tak rukun wuduk yang dia buat. Lepas tu kalau dah cukup rukun wuduk, jadi bolehlah kita pergi melakukan solat. Okey. Kemudian seterusnya saya nak menerangkan berkaitan dengan aktiviti yang seterusnya. Okey. Aktiviti yang seterusnya. Okey, contoh. Okey, dekat depan saya ni ada yang telah saya guntingkan, aktiviti yang saya telah guntingkan untuk parents boleh guna. Kan? Puan Suhaibah ada terang lah berkaitan ini. Okey, kita nak tahu anak kita tengok dah video. Macam ni tak dia buat? Sebab waktu cuti yang diberikan oleh kerajaan ni lah kita gunakan sebaik mungkin untuk anak kita faham berkaitan fardu ain, perkara yang kita akan buat seharian-harian kita, betul? Jadi apa salahnya anak-anak praktikkan, pelajari dan kita praktikkan sama-sama secara menggunakan rukun yang betul. Okey, berbalik pada aktiviti yang saya nak buat. Okey, untuk aktiviti yang saya dah buat, saya gunting. Okey, ini pun sama. Boleh ambil dekat mana-mana Google berkaitan dengan aktiviti wuduk kan. Okey, contoh, kita dah gunting, kita akan bagi ke anak. Contoh saya tunjukkan gambar. Okey, kita bagi ke anak kita, kemudian minta dia tampalkan dalam satu kertas. Contoh saya buatkan begini. Okey. Alright. Kemudian kita akan tampal. Okey, ataupun minta pelajar tu sendiri tampal. Okey, dah ada satu gambar. Bila adanya gambar pula berwarna-warni, selalunya pelajar ni dia akan lebih seronok untuk buat aktiviti. Okey, tengok bila dah tampal gambar yang pertama ni, okey, minta pelajar tadi tulis apa rukun yang ada ni. Rukun yang pertama, apa rukun yang orang ni buat? Macam yang gambar saya tunjukkan tadi pada tuan-puan dan juga anak-anak. Okey, gambar yang saya tunjuk tadi adalah membasuh muka. Tulislah. Okey, jadi anak-anak akan buat seterusnya. Yang pertama dia dapat gambar membasuh muka. So dia dah tahu, oh membasuh muka ni adalah rukun dalam solat. Macam mana nak membasuh muka dengan betul? Macam saya terangkan tadi, hendaklah mengenai permulaan rambut tumbuh kan di sini. Okey, pusinglah mesti kena dekat sini. Supaya apa? Tak berlaku pembaziran. Sebab apa? Dengan kita belajar wuduk ni, kita tahu, oh macam mana kita nak gunakan air tanpa kita membazir. Betul tak? Ada orang sampai satu kolah, rumah dia pakai kolah. Tahu kolah? Kolah ni dekat kampung selalunya kan, kampung-kampung ada kolah. Okey, kalau kat bandar mungkin dia akan ada satu bekas air yang besar untuk mandi. Okey. Jadi anak-anak ni akan ambil curah guna selaginya. Okey, sebolehnya minimumkan penggunaan air untuk kita berwuduk. Okey,
sebab itulah kita belajar cara cara kita belajar dalam topik wuduk. Sebab kita tahu macam mana kita nak kurangkan penggunaan air. Okey, apa lagi yang kita akan tu? Okey, kita akan tahu macam mana cara kita nak berwuduk dengan rukun yang saya terangkan tadi. Kita dah tahu, niat dia macam ni rupanya. Maksud dia macam ni. Okey, kemudian basuh muka. Saya dah tahu dah basuh dia macam mana. Itu sebabnya kita belajar berkaitan dengan rukun wuduk. Lepas tu kita tahu kan, nak basuh kedua belah tangan hingga ke siku. Ada orang basuh sampai ke lengan. Okey, jadi bila dia tengok video ni, dia tahu, salah rupanya. Aku ambil wuduk sampai ke lengan. Rupanya ambil wuduk hanya sampai ke siku. Cuma lebihkan sedikit. Lepas tu apa lagi? Sapu sebahagian kepala. Bila dia tengok video, bila dia tengok apa yang diterangkan ni, jadi dia tahu, menyapu sebahagian kepala tu macam mana. Kalau keadaan kita tak ada rambut, macam mana. Okey, jadi tak adalah pelajar tadi akan basuh satu rambut dia. Sampai kalau yang pakai kopiah tu pun basah. Okey. Jadi kemudian bila dia dah pelajari video ni juga, dia akan tahu membasuh kedua belah kaki hingga buku lali. Jadi dia tahu tak adalah dia basuh hingga ke betis. Betul tak? Jadi dengan dia mempelajari rukun-rukun ni secara tertib, jadi dia akan memahami bagaimana untuk mengambil wuduk dengan betul. Okey. Okey, untuk yang terakhirnya, saya dah menjelaskan daripada awal hingga akhir. Topik kita pada hari ini adalah rukun wuduk. Jadi saya berharap agar semua yang menonton video kita pada hari ini, kita sama-sama memperbaiki dan kita sama-sama mempraktikkan cara mengambil wuduk dengan betul. Untuk praktikalnya kita akan buat pada masa akan datang. Okey, untuk topik hari ini itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye, jumpa lagi.